Belajar tentang tajuk akaun yuran bagi perakaunan untuk kelab dan persatuan. Kita lihat contoh. Saya bahagikan soalan ini kepada beberapa tahun. Jadi untuk tahun 20X1, Akademi Tenis Syamida yang baru didebuhkan pada 1 Januari 2000X1 mempunyai seramai kita ada 40 orang ahli dan dikenakan bayaran masuk RM50 dan yuran keahlian setiap ahli adalah RM200 yuran tahunan. Dan kita ada petikan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 20X1. Di tertera situ, yuran ahli yang diterima oleh kelab adalah sebanyak RM8,000 dan yuran masuk adalah sebanyak RM2,000 bagi tahun pertama penubuhan kelab tersebut. Maklumat tambahan di bawah, semua ahli membayar yuran mereka untuk tahun 2000X1 dan tiada ahli membayar yuran tahun 20X2 terlebih awal. Kita dikenakan menyediakan akaun yuran ahli dan juga akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 20X1. Kalau kita lihat format akaun yuran ni, kita kena faham yuran ni sebenarnya adalah hasil. Jadi di atas tu saya ada letak persamaan perakaunan, aset dan belanja bertambahnya di sebelah debit, liability ikuti hasil bertambahnya di sebelah kredit. Jadi yuran ni adalah akaun hasil. Jadi bila kita nak rekod penerimaan yuran, kita akan rekod di sebelah kredit akaun yuran. Jadi kita lihat akaun penerimaan dan pembayaran. Jadi yang akan masuk ke akaun yuran ahli ini hanyalah butiran yuran ahli sahaja. Itu kita masukkan RM8,000. Butiran kita boleh tulis sama ada bank ataupun kita boleh tulis akaun penerimaan dan pembayaran. Jadi kita tulis salah satu butiran tersebut. Jadi untuk tahun-tahun ke depan ini saya akan gunakan contoh butiran itu sebagai butiran bank sahaja. Jadi bila kita dah rekodkan butiran penerimaan yuran ke akaun yuran, maka kita kena tutup akaun yuran ahli itu dan pindahkan hasil tersebut ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jadi cara nak menutupnya, kita akan debitkan akaun yuran ahli dengan angka yang sama, RM8,000. Butiran kita akan tulis pendapatan dan perbelanjaan. Dan akan dimasukkan secara bergu. Jadi akaun pendapatan dan perbelanjaan kita akan catat sebelah kredit kalau kita buat format T. Butiran yang kita tulis adalah butiran yuran ahli. Konsep persamaan perakaunan sama juga kalau kita buat format T, bermaksud tambah hasil di sebelah kredit. Jadi butiran yuran ahli, butiran hasil masukkan ke sebelah kredit. Kita lihat konsep yang kamu perlu faham. Butiran akaun pendapatan dan perbelanjaan, yang saya warnakan kuning ni, itu sebenarnya dipanggil catatan penutup untuk akaun yuran adalah yuran sebenar ataupun yuran yang sepatutnya kelab terima. Dan yuran sebenar kita boleh kira berdasarkan rumus bilangan ahli darab dengan yuran seorang. Jadi kalau kita lihat balik akaun yuran di sini, kita boleh lihat sebenarnya ini adalah sama dengan angka 40 orang darab dengan RM200 RM yuran tahunan seorang. Kemudian kita akan masukkan pendapatan yang kedua, iaitu yuran masuk ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jika diandaikan yuran masuk ini direkodkan sebagai pendapatan hasil untuk kelab dan persatuan. Jadi itulah jawapan untuk tahun pertama soalan 20X1 ini. Menyambung bagi perbincangan tahun 20X2, kita lihat soalan. Akademi Tenis Syamida kekal mempunyai seramai 40 orang ahli.
Jadi di sini bermaksud tiada ahli baru dan yuran keahlian tahunan masih lagi sebanyak RM200 setiap ahli. Okay, diberikan kepada kita petikan akaun penerimaan dan pembayaran kelab bagi tahun 20X2. Kita catat di situ yuran ahli yang diterima adalah sebanyak RM7,800. Okay, maklumat tambahan pada 31 Disember 20X2 terdapat 3 orang ahli, ada 3 orang ahli belum menjelaskan yuran tahun semasa dan terdapat 2 orang ahli telah menjelaskan yuran tahun 20X3. Okey, kena tengok betul-betul. Untuk yang pertama ni, 3 orang belum jelaskan yuran tahun semasa, pun ada 2 orang telah bayar yuran tahun 20X3. Maka yang 3 orang ni kita panggil yuran belum terima. Manakala yang sudah membayar yuran tahun 20X3 itu kita panggil sebagai yuran belum terperoleh. Kita lihat dulu maksud yuran belum terperoleh dengan yuran belum terima ini. Okey, yuran belum terima bermaksud yuran hasil tahun semasa yang belum diterima. Ia bersifat aset semasa. Manakala yuran belum terperoleh adalah yuran tahun akan datang yang telah diterima awal dalam tahun semasa. Ia bersifat sebagai liability semasa. Okey, kemudian dari segi konsep pelarasan, kita ulang kaji sikit konsep pelarasan. Pengiktirafan hasil ataupun belanja. Okey, hasil ataupun belanja bagi tahun semasa, kita perlu tambah dalam pengiraan hasil ataupun belanja sebenar. Manakala jika kita ada hasil atau belanja sebelum ataupun tahun akan datang, kita akan tolak dalam pengiraan hasil atau belanja tahun semasa. Jadi kalau kita lihat soalan, kita ada yuran belum terima. Dari segi konsep pelarasan yang ini kita akan tambah kepada hasil yuran kita. Manakala yuran belum terperoleh, kita akan tolak kepada hasil yuran kita. Okey, kita lihat bagaimanakah untuk menyediakan kehendak-kehendak soalan itu: akaun yuran, yuran belum terima, yuran belum terperoleh dan akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 20X2. Okey, konsep yang sama, konsep akaun yuran tadi. Akaun yuran adalah hasil. Jadi kalau berlaku hasil, penambah hasil, akaun yuran kita akan rekod sebelah kredit. Okey, seperti kita lihat tadi juga, yuran belum terima bersifat aset. Jadi perwujudan yuran belum terima kita akan rekodkan sebelah debit. Manakala yuran belum terperoleh adalah liability, bermaksud mewujudkan yuran belum terperoleh kita akan rekodkan di sebelah credit account ledger tersebut. Di langkah pertama untuk kita menjawab soalan ini ialah kita rekodkan dulu yuran ahli yang terdapat dalam akaun penerimaan dan pembayaran, iaitu kita masukkan ke sebelah kredit akaun yuran RM7,800. Butiran kita permudahkan, kita gunakan butiran bank. Okey, itu kita merekod yuran yang kita terima dalam tahun semasa. Di langkah berikutnya kita perlu buat pelarasan maklumat yang tambah ini. Kita kena buat pelarasan. Jadi yang pertama sekali kita buat pelarasan untuk yuran belum terima. Okay, soalan menyebut 3 orang ahli belum bayar. Jadi 3 darab dengan 200, maka yuran belum terima kita adalah sebanyak RM600. Okey, yuran belum terima adalah aset. Jadi kita wujudkan catatan sebelah debit dalam yuran belum terima sebanyak RM600. Dan kita akan bergukan dengan akaun yuran.
Kita lihat pelarasan tadi, kita akan tambahkan akaun yuran. Jadi kita rekodkan yuran belum terima itu ke sebelah kredit akaun yuran kita. Jadi butiran kita tulis di sini yuran ahli, di akaun yuran ahli kita tulis sebagai yuran belum terima. Okay, itu pelarasan yuran belum terima ke dalam akaun yuran bertambah. Okay, kemudian kita lihat pula perekodan pelarasan yuran belum terperoleh. Okay, dalam soalan kita terdapat 2 orang yuran telah dijelaskan untuk 20x3. Jadi 2 kali 200 kita dapat yuran belum terperoleh adalah RM400. Jadi dalam akaun ledger yuran belum terperoleh, kita rekodkan sebelah kredit untuk mewujudkan liability semasa dan memandangkan yuran itu adalah yuran tahun hadapan. Maka jika kita nak tolak hasil, kita akan rekod di sebelah debit akaun yuran. Jadi kita akan bergukan 400 itu ke sebelah debit akaun yuran ahli. Butiran yuran ahli di dalam akaun liability, dan dalam akaun yuran ahli kita tulis yuran belum terperoleh. Okay, lebih baik kita letak sama baris di bawah sini, RM400. Yuran belum terperoleh. Okay, itu kita merekod yuran belum terperoleh, iaitu kita menolak jumlah hasil dalam akaun yuran. Maka kita rekodkan 400 itu ke sebelah debit akaun yuran ahli. Okay, jadi langkah yang seterusnya kita imbangkan akaun yuran kita. Okay, 7,800 tambah 600 kita dapat 8,400. 8,400. 8,400 tolak 400, maka angka penyimbang di sini adalah RM8,000. Okay, ini kita tulis sebagai pendapatan dan perbelanjaan, iaitu angka yuran sebenar. Okay, manakala akaun yuran belum terima, kita akan timbangkan. Baki hantar bawah 600. Yang masuk tahun 20x3, kita imbangkan baki bawah-bawah 600. Okay, begitu juga dengan akaun yuran belum terperoleh, kita imbangkan baki hantar bawah 400. Masuk tahun 20x3, kita imbangkan baki bawah-bawah RM400. Okay, akhir sekali kita buat catatan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, kita masukkan yuran sebenar adalah sebanyak RM8,000. Butirannya adalah yuran ahli. Itu kita ambil angka yang kita imbangkan dalam akaun yuran ni, kita masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebagai angka yuran sebenar. Jadi kita lihat untuk soalan tahun kedua ni, Kelab Akademi Tenis Syamidah ni tidak mempunyai ahli baru. Jadi yuran sebenarnya kekal sebanyak RM8,000, iaitu 40 orang ahli darab dengan yuran tahunan sebanyak RM200. Okay, dia akan kekal sebanyak RM8,000. Itu yuran ahli sebenar yang sepatutnya diiktiraf sebagai pendapatan bagi Kelab Persatuan. Okay, itu adalah jawapan bagi tahun 20x2. Okay, menyambung perbincangan untuk tahun 20x3, terlihat soalan. Akademi Tenis Syamidah masih mengenakan yuran masuk kekal sebanyak RM50 dan yuran keahlian juga kekal sebanyak RM200 setiap ahli. Okay, kemudian pengurus mempersembahkan petikan akaun penerimaan dan pembayaran seperti yang tertera di soalan.
Okey, penerimaan yuran ahli sebanyak 8,800. Okey, dan di sini terlihat ada yuran masuk sebanyak 250. Jadi di sini bermaksud kelab ada menerima ahli baru. Okey, itu seramai 5 orang. Okey, maklumat tambahan. Pada 31 Disember 20X3 terdapat 5 orang ahli belum menjelaskan yuran tahun semasa dan terdapat 3 orang ahli telah menjelaskan yuran tahun 20X4. Jadi di sini kita tengok 5 orang belum bayar yuran tahun semasa 20X3 dan 3 orang ahli telah bayar yuran tahun 20X4. Jadi sebelum seperti soalan yang 20X2, 5 orang ahli ini adalah dipanggil sebagai yuran belum terima. Manakala yang 3 orang yang bayar yuran 20X4 itu dipanggil sebagai item yuran belum terperoleh. Okay, dari segi pelarasan, yuran belum terima ni adalah hasil tahun semasa. Kita akan tambah dalam pengiraan akaun yuran kita. Manakala amount yuran belum terperoleh, ini adalah hasil 20X4. Manakala bermaksud kita akan tolak dalam pengiraan jumlah hasil yuran. Okay, kita diminta sediakan akaun yuran belum terima, yuran belum terperoleh dan juga akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, sebelum kita lihat jawapan kita, ada beberapa perkara yang kamu perlu faham. Daripada angka tahun 20X2, kita boleh lihat bahawa akaun yuran belum terima mempunyai baki awal sebanyak RM600. Manakala yuran belum terperoleh mempunyai baki awal sebanyak RM400. Okey, daripada perbincangan kita yang tahun 20X2, kamu semua faham bahawa angka RM600 dalam akaun yuran belum terima ini adalah yuran untuk tahun 20X2. Ini adalah hasil tahun 20X2. Manakala angka 400 dalam akaun yuran belum terperoleh, sebenarnya ia adalah hasil tahun 20X3. Jadi sebelum kita merekod urus niaga tahun semasa, kita perlu masukkan dulu kedua-dua angka 600 dan 400 ringgit ini ke dalam akaun yuran. Itu dipanggil sebagai catatan pembalikan. Okey, caranya begini. Caranya seperti kita menutup akaun ledger yuran belum terima. So kita ada 600 di sebelah debit. Kita kreditkan akaun yuran belum terima 600 dan kita bergukan ke sebelah debit akaun yuran ahli. Jadi kita tulis di sini yuran belum terima. Dalam akaun yuran belum terima macam biasa kita tulis butiran sebagai yuran ahli. Okey, dalam akaun yuran belum terperoleh pun sama, kita ada angka sebelah kredit, maka kita akan debitkan akaun yuran belum terperoleh. Kita akan bergukan ke sebelah kredit akaun yuran ahli. Butiran macam biasa, di sini tulis yuran ahli, di akaun yuran kita tulis yuran belum terperoleh. Okay, kenapa kita kena buat catatan pembalikan pada awal tahun? Okay, seperti yang kamu maklum, yuran ahli adalah akaun hasil. Okay, seperti yang saya catat di bawah ni, RM600 itu adalah yuran hasil tahun 20X2. Yang ni adalah hasil 20X2. Jadi kita kena tolak hasil. Maka tolak hasil kita akan masukkan sebelah debit akaun yuran ahli. Yang RM400 ini adalah hasil tahun semasa 20X3 yang kita sudah terima pada tahun lepas. Jadi untuk bila masuk tahun 20X3 kita kena tambah dalam akaun yuran ahli kita sebagai hasil tahun semasa.
Okey, bila kita selesai buat catatan pembalikan, baru kita akan rekodkan penerimaan yuran tahun semasa. Jadi kita rujuk soalan kita. Dalam akaun penerimaan dan pembayaran, yuran yang kita terima adalah sebanyak RM8,800. Jadi kita rekod macam biasa, di sebelah kredit akaun yuran RM8,800, butirannya adalah bank. Okey, kemudian kita kena buat catatan pelarasan untuk maklumat tambahan tahun semasa. Jadi sebelum tu kamu lihat akaun yuran yang belum terima ni kalau ikut sudah pun berbaki kosong sebab kita dah tutup tadi. Begitu juga dengan akaun yuran belum terperoleh, dia sudah pun berbaki kosong kerana kita telah tutup tadi. Sekarang kita akan rekodkan pelarasan tahun semasa. Okey, yuran belum terima, dalam soalan kita ada 5 orang belum bayar, 5 darab dengan 200, maka yuran belum terima pada akhir tahun 20X3 berjumlah RM1,000. Jadi macam soalan tahun 20X2, yuran belum terima ni adalah aset. Okey, saya bulatkan huruf A sebagai panduan kamu. Jadi kita akan rekodkan ke sebelah debit akaun yuran belum terima. Jadi kita akan debitkan RM1,000 dan kita akan bergukan ke sebelah kredit akaun yuran. Kerana apa? Kerana kita hendak lakukan pelarasan tambahan kepada hasil tahun semasa. Jadi dalam akaun yuran ahli kita tulis yuran belum terima. Dalam akaun yuran belum terima macam tadi kita tulis yuran ahli. Okey, kemudian kita perlu buat pelarasan untuk yuran belum terperoleh pada 31 Disember 20X3. Okay, dalam soalan kita ada 3 orang ahli telah bayar yuran tahun 20X4. Jadi 3 darab dengan 200, kita dapat yuran belum terperoleh berjumlah RM600. Jadi kita rekodkan liability dalam akaun yuran belum terperoleh, bermaksud akaun yuran terperoleh kita akan kreditkan sebanyak RM600 dan kita akan bergukan ke akaun yuran ahli di sebelah debit. Kerana apa? Kerana kita hendak menolak hasil tahun semasa kerana RM600 itu adalah hasil yuran tahun 20X4. Jadi butiran macam biasa, catatan bergu yuran ahli di dalam akaun yuran belum terperoleh, dan dalam akaun yuran ahli kamu tulis sebagai yuran belum terperoleh. Okey, jadi langkah akhir dalam akaun yuran ahli adalah kita mengimbangkan yuran untuk menghitung yuran sebenar. Okay, cikgu zoom masuk dulu ke sini. Okay, di sebelah kredit akaun yuran ahli jumlahnya semuanya adalah 10,200. 10,200 tolak dengan 600 yuran belum terima awal dan tolak 600 yuran belum terperoleh akhir. Terdapat angka pengimbangnya adalah RM9,000. Ini adalah butiran pendapatan dan perbelanjaan, iaitu yuran sebenar Akademi Tenis Syamidah untuk tahun 20X3. Okey, jadi kalau kita lihat balik secara dengan lebih terperinci akaun yuran kita ni, kenapa kita masuk pelarasan di sebelah-sebelah yang permulaan itu. Okey, di bawah ini 1000 ini kenapakah kita masuk ke sebelah kredit akaun yuran? Kerana yuran belum terima ini adalah hasil tahun 20X3 juga. Jadi kita tambah jugalah dengan angka bank dan angka yuran belum terperoleh awal tahun, letak sebelah kredit. Okey, manakala yuran belum terperoleh di akhir tahun ini, kenapa kita masuk sebelah debit akaun yuran? Kerana itu adalah
hasil tahun 20x4. Bermaksud kita kena tolak semula dalam akaun yuran ahli, kerana kita tidak lagi boleh mengiktiraf hasil tersebut sebagai hasil tahun semasa. Okey, sambung kepada dua lagi ledger ini. Ledger belum terima dan ledger belum terperoleh, kita imbang macam biasa. Okay, baki hantar bawah 1000 masuk tahun 20x4, baki bawah 1000. Okay, ledger yuran belum terperoleh, kita imbangkan baki hantar bawah 1000 dan masuk tahun 20x4, kita akan imbang baki bawah-bawah RM600. Okay, dan akhir sekali kita akan rekodkan hasil ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yang pertama kita akan rekodkan RM9,000 yuran sebenar itu ke dalam pendapatan dan perbelanjaan. Yuran ahli sebanyak RM9,000. Dan yang kedua kita akan rekodkan pendapatan yuran masuk ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, yuran masuk sebanyak RM250. Okay, sekarang kita lihat angka yuran hasil sebenar RM9,000 ini sebenarnya adalah daripada angka berapa. Kita sekarang ni mempunyai 45 orang ahli, itu 40 ahli lama tambah dengan 5 orang ahli baru, darab dengan RM200. Jadi konsep yang sama, yuran ahli sebenar masih lagi sebenarnya kita patut dapat bilangan ahli darab dengan yuran individu. Kita akan dapat yuran ahli sebenar yang kita akan rekod dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, jadi inilah jawapan untuk tahun 20x3. Okay, sekian. Terima kasih.